Kaum Bidayuh merupakan etnik kedua terbesar selepas Iban di Sarawak. Mereka ini pernah digelar sebagai Land Dayak kerana kawasan penempatan mereka di tanah yang tinggi dan jauh pedalaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Intan berada di Kuching, Sarawak. Mungkin ramai di antara kita yang biasa dengar tentang Rumah Panjang Sarawak. Namun kali ini kita akan kenali rumah tradisi Sarawak yang agak berbeza sedikit dari apa yang biasa kita dengar. Kali ini Intan akan mengupas dan meninjau tentang Rumah Baruk Sarawak bersama dengan pakar jemputan kami. Jangan ke mana-mana, terus bersama Intan kenali seni bina tradisi kita. Rumah Baruk ni adalah salah satu bangunan yang kita masih kekalkan, utama dia sebagai tempat untuk penyimpanan trofi pahlawan-pahlawan kita dulu, iaitu kepala ataupun tengkorak musuh dari zaman dahulu. Ya. Kehidupan di Rumah Baruk semestinya berbeza dengan keadaan rumah moden, di mana Rumah Baruk ini yang dahulunya menjadi tempat pertemuan antara pemimpin-pemimpin kaum di Sarawak semestinya mempunyai susun atur ruang yang bersesuaian. Jadi dalam segmen ini kita akan mendalami simbiosis cara hidup masyarakat dan rasional susun atur ruang rumah tradisi Sarawak. Kaum Bidayuh juga dikenali sebagai Land Dayak, merupakan etnik kedua terbesar selepas kaum Iban di Sarawak. Dikenali dengan nama Land Dayak kerana suatu waktu dahulu penempatan mereka terletak jauh ke pedalaman dan tanah tinggi untuk tujuan keselamatan agar sukar untuk dikesan oleh musuh. Seperti kaum Iban yang terkenal dengan seni bina rumah panjangnya, masyarakat Bidayuh juga turut mempunyai rumah panjang tradisi yang agak berbeza sedikit daripada masyarakat Iban. Pada dasarnya, rumah tradisi kaum Bidayuh agak sama dengan fungsi rumah panjang kaum Iban. Cuma keunikan dan perbezaannya terletak pada Rumah Baruk. Baruk mempunyai seni bina unik seperti rumah bulat dan di sinilah sebenarnya menjadi nadi kepada musyawarah kaum Bidayuh. Rumah Baruk ni sebenarnya adalah rumah adat, rumah adat suku kaum Bidayuh. Ia sebenarnya adalah rumah khas untuk pahlawan Bidayuh. Di sinilah jemaah-jemaah ataupun pahlawan Bidayuh ni berkumpul. Di dalamnya terdapat pelbagai peninggalan seperti gong, senjata dan juga tengkorak musuh. Baruk dikategorikan sebagai rumah adat yang mana di sinilah segala upacara keagamaan serta tradisi kaum Bidayuh bermula. Di Baruk juga akan diletakkan tengkorak-tengkorak kepala musuh yang dipenggal suatu waktu dahulu dipamerkan.
Rumah baruk berketinggian 16 meter dan berbentuk bulat dengan satu pintu utama. Di bahagian kiri dan kanan masing-masing, sebuah jendela yang terbuka menghala ke atas dengan satu kayu penyanggah. Reka bentuk dia juga adalah berbeza daripada rumah panjangnya. Dia berbentuk bulat dan dia menggunakan kayu yang terkuat lah sebenarnya. Menggunakan kayu belian. Kayu belian ni amat berat dan amat tinggi kekuatannya sebenarnya. Kan? Dan rumah baroknya dibina tinggi sebenarnya. Dibina mungkin aras 15 meter, 16 meter daripada tanah. Tiang dia ada tiang belian dan ada dindingnya, dinding buluh. Kalau dulu, bangunan ni khas untuk orang lelaki saja. Perempuan ni kalau dia naik pun cuma untuk datang, untuk membantu, membuat penyediaan ataupun hidangan untuk orang-orang lelaki yang di dalam tu. Kalau kita tengok benda yang bulat ni dia macam dia ada satu uniformity, dia ada satu unity. Unity. Mungkin itu adalah juga semangat perjuangan, semangat unity di antara pahlawan-pahlawan Bidayuh itulah kan. Dan memang dia berbeza daripada rumah panjang mereka kan. Dan dia menjadi satu simbolik. Simbolik kepada suku kaum Bidayuh itu. Kalau kita masuk di tengah rumah tu, di tengah rumah adat tu dia ada satu macam agak pelantar lah. Okey, pelantar tu di mana disimpan ada tengkorak digantung di atasnya dan di sekeliling tu di sebahagian di sekeliling di dinding-dinding tu adalah digantung-gantungkan macam senjata dan sebagainya. Tapi rasanya sebab dia bulat kan, jadi fokusnya adalah kepada tengah, kepada center. Jadi di center tu ada satu pelantar. Menggunakan sumber sekeliling seperti rumbia, buluh dan kayu menjadikan rumah baruk ini tenang dan nyaman. Kali ini kita akan menyaksikan kehebatan seni bina rumah baruk. Rumah adat ini diperbuat dari bilah pohon atau kayu belian. Kelebihan kayu belian ini adalah kayunya yang keras seperti besi, bermutu tinggi, tahan lama, mempunyai daya tahan semula jadi daripada dijangkiti bakteria, kulat, serangga dan ianya tidak mudah reput sesuai dengan gelarannya iaitu Borneo Ironwood. Pokok belian ini hanya tumbuh di Borneo dan selatan Filipina. Malahan ia telah diwartakan sebagai pokok rasmi negeri Sarawak. Kalau
kalaulah ada elemen yang kita ambil untuk rekaan rumah moden, bagi pendapat peribadi doktor, di bahagian yang mana? Kalau kita tengok rumah barok ni, penekanan dia pun kepada struktur dia dipentingkan, diberikan penekanan dari segi pemilihan bahan tu sendiri, kayu belian tu kan. Jadi kalau kita nak aplikasikan kepada rumah moden, kita tak bolehlah nak guna kayu belian sebab kayu tu mahal. Tapi mungkin kita boleh memikirkan yang bila kita nak bina rumah moden ni, kita tengok tadi rumah barok tu pun berpanggung juga, tinggi kan. Jadi rumah moden pun bolehlah juga kita dirikan berpanggung, berpanggung, dan kita kena pastikan struktur rumah itu kuatlah. Rumah baru ini didirikan dengan 21 tiang kayu belian. Kebiasaannya atap rumah panjang kaum Bidayuh diperbuat daripada atap rumbia atau sagu, manakala dindingnya pula diperbuat daripada buluh. Pelantar atau lantai rumah panjangnya pula diperbuat daripada papan atau buluh. Kesemua bahan binaan didapati daripada alam semula jadi di negeri Sarawak sendiri. Ini semestinya memudahkan usaha membaik pulih, khususnya bahagian atap yang akan ditukar saban tahun. Ini bukan sahaja mewujudkan keharmonian hubungan manusia dan alam, malahan memberikan keseimbangan di dalam pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar. Kesesuaian antara rumah dan iklim serta pelbagai elemen semula jadi yang lain amat penting bagi memastikan ketahanan binaan. Pelbagai kaedah juga dirangka bagi memastikan pengudaraan dan pencahayaan yang baik buat penghuninya.
dari segi pencahayaan dan juga pengudaraan rumah barok ni macam mana? Sebab dia rumah adat. Fungsi dia adalah berbeza. Dia ada dia punya, orang kata dia punya ritual. Kan? Ada ritual dalam tu kalau tidak silap saya ada aktiviti-aktiviti ritual, pembakaran dan sebagainya kan. Jadi ada bukaan tingkap, ada bukaan tingkap, tapi di masa yang sama dia ada orang kata a sense of privacy juga. Sebab ini pahlawan duduk dalam tu kan. Jadi kita tak naklah kita nampak betul. Ya, pahlawan di dalam tu dengan orang kata dengan senangnya. Ketinggian yang mencapai 16 meter menjadikan rumah barok bukan sahaja selamat daripada binatang buas ataupun serangan musuh suatu ketika dahulu. Ia juga memberikan laluan udara bagi mendinginkan rumah. Binaan bertiang tinggi ini juga sesuai dengan faktor iklim setempat iaitu lantainya tinggi daripada permukaan tanah yang dapat mengatasi kelembapan tanah selain dapat mencegah ruang di dalam rumah ditenggelami air sekiranya berlaku banjir. Manakala penggunaan bahan binaan ringan seperti atap rumbia atau sagu membantu menyejukkan bahagian atas bumbung kerana atap rumbia mempunyai kapasiti terma yang rendah. Bahan ini tidak menyimpan haba dan menyejuk serta-merta apabila hari semakin redup. Jumlah bukaan atau jendela yang banyak mampu meningkatkan peredaran udara untuk merentas rumah tersebut. Situasi ini mampu mengaktifkan proses peredaran udara sejuk bagi menyalur keluar udara panas di dalam rumah. Adakah pemilihan bahan binaan tadi itu juga pun ada kaitan dengan untuk memberi perlindungan kepada pahlawan atau bagaimana? Itu sebenarnya dia lebih kepada penggunaan bahan sekeliling. Sebab kita ni memang peka kepada alam. Jadi bahan-bahan binaan dan sebagainya sebenarnya diambil daripada sekeliling kita. Dan satu lagi aspek mungkin daripada segi aspek sustainability lah, kelestarian. Jadi kalau kita ambil bahan sekeliling, lebih mudah. Kalau nak kita gantikan, kalau rosak dan sebagainya, reput dan sebagainya pun senang untuk digantikan. Kepentingan rumah barok kepada masyarakat Bidayuh bukan sekadar pada fungsi spiritualnya sahaja, malahan ia turut dianggap penting sebagai satu struktur yang menjadi identiti masyarakat Bidayuh. Keunikan bentuk binaan berbentuk bulat menjadi monumen kemegahan legasi silam mereka sebagai masyarakat pejuang yang berani dan gagah. Rumah barok sememangnya dibina tinggi atau berpanggung menggambarkan statusnya kepada masyarakat Bidayuh. Binaan berpanggung ini juga menonjolkan kepentingan barok kepada mereka. Pembinaan berpanggung serta tingkap yang tinggi menjadikan suasana dalaman rumah barok selesa dan berangin. Pada zaman dahulu, setiap perkampungan masyarakat Bidayuh mempunyai barok masing-masing. Namun pada masa kini, bersesuaian dengan perkembangan masa, jumlah rumah semakin berkurangan.
Selain daripada faktor perkembangan industri pembinaan moden, faktor kos dengan harga kayu seperti belian yang semakin mahal dan sukar didapati turut mempengaruhi kepupusan rumah barok. Kesedaran masyarakat akan kepentingan mempertahankan seni bina dan fungsi rumah barok membawa kepada usaha mengekalkan rumah barok yang masih ada selain membina semula sebagai mercu tanda sesebuah kampung atau rumah panjang. Panggah ni kita anggap adalah salah satu tempat untuk perjumpaan ketua-ketua isi rumah zaman dahulu. Sebab yang mana kampung kita dulu cuma rumah panjang tu sendiri dan dia tak besar. Jadi ketua-ketua isi rumah ni pun tak ramai. Mudah untuk ketua-ketua isi rumah ni, orang-orang lelaki berkumpul di dalamnya seperti bermesyuarat ataupun membuat perbincangan mengenai keadaan-keadaan ataupun apa yang perlu kita buat atau apa yang kita telah buat. Dan apakah perancangan kita yang akan seterusnya. Ya. Bersambung anjung dengan serambi riuh serumah orang berbesan. Adat dijunjung ikut tradisi, menjejak hikmah dalam warisan. Sekian sahaja episod kali ini tentang Rumah Barok Sarawak. Sehingga berjumpa lagi dalam Teratak Tradisi.